Salam sejahtera. Bersempena dengan bulan kesihatan ini, cikgu akan menyampaikan satu ceramah yang bertajuk Gejala Obesiti dalam kalangan pelajar sekolah serta faktor penyumbangnya. Kita sedia maklum, isu-isu sosial dan psikologi terutamanya dalam bidang kesihatan yang membabitkan kanak-kanak, khususnya pelajar sekolah, menjadi topik yang hangat pada masa sekarang. Salah satu isu yang ditimbulkan adalah gejala obesiti dalam kalangan pelajar sekolah. Obesiti merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. Obesiti kini dianggap sebagai salah satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Lebih teruk lagi, obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Obesiti tidak mengira bangsa, jantina maupun umur seseorang. Antara kriteria untuk permasalahan obesiti pada seseorang adalah berat badan sekurang-kurangnya 2 kali lebih berat berbanding ukuran ideal. Berat badan sekurang-kurangnya 45 kg melebihi berat badan sepatutnya berdasarkan indeks jisim badan. Mengalami beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi atau diabetes dan gagal mengekalkan berat badan yang sihat dalam jangka masa yang panjang. Sekalipun mengikut diet yang disarankan oleh pakar-pakar pemakanan, untuk memudahkan lagi seseorang itu mengetahui adakah dia terlibat atau tidak dalam masalah obesiti, bolehlah membuat penilaian melalui indeks jisim badan ataupun BMI. Pada tahun 2009, Malaysia mempunyai peratusan rakyatnya dengan berat berlebihan dan masalah obesiti tertinggi berbanding negara-negara lain di Asia. Berikutan itu, Malaysia mungkin menghadapi isu kesihatan yang besar jika rakyat tidak mengambil langkah untuk mengamalkan cara hidup sihat. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan seseorang mengalami masalah seperti yang pertama, faktor persekitaran, dan yang kedua adalah faktor keturunan. Faktor lingkungan atau persekitaran mempengaruhi seseorang untuk menjadi gemuk jika seseorang itu dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap gemuk sebagai simbol kemakmuran dan keindahan. Maka orang tersebut akan cenderung untuk menjadi gemuk. Selagi pandangan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor luaran, maka orang yang obesiti itu tidak akan mengalami masalah-masalah psikologi berkaitan dengan kegemukan. Jadi, bagi para remaja yang kebetulan memiliki berat badan yang berlebihan dan belum berjaya mengurangkan berat badan, janganlah begitu kecewa. Mungkin dengan mengetahui faktor-faktor penyebab kegemukan, anda akan menemui penyebab mengapa berat badan anda tidak susut. Faktor yang kedua adalah faktor keturunan. Ianya mempengaruhi rupa bentuk badan seseorang. Penyelidikan yang dibuat di Amerika Syarikat membuktikan bahawa anak-anak dari keturunan ibu bapa yang bertubuh normal mempunyai 10% peluang menjadi gemuk. Peluang itu akan bertambah menjadi 40 hingga 50% jika salah seorang daripada ibu bapa mengalami masalah berat badan. Dan ianya akan menjadi 70 hingga 80% jika kedua-duanya menghidapi obesiti. Kegemukan boleh diturunkan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya di dalam sesebuah keluarga. Itulah sebabnya kita seringkali menemui ibu bapa yang gemuk cenderung untuk memiliki anak-anak yang gemuk juga. Dalam hal ini, nampaknya faktor genetik telah menjadi penyumbang dalam menentukan jumlah unsur sel lemak di dalam tubuh. Hal ini berkemungkinan berlaku kerana pada ketika ibu yang obesiti sedang hamil, maka unsur sel lemak yang berlebihan melebihi ukuran normal secara automatik akan diturunkan kepada si bayi sewaktu di dalam kandungan. Maka tidak hairanlah bila bayi yang lahir pun memiliki unsur lemak tubuh yang relatif sama besar. Oleh itu, obesiti di kalangan kanak-kanak terutamanya pelajar sekolah mungkin lebih menganggap
kehidupan kanak-kanak itu daripada mungkin lebih mengganggu kehidupan kanak-kanak itu daripada fizikalnya. Kanak-kanak adalah masa yang kritikal bagi perkembangan diri. Maka, isu-isu psikologi yang dihadapi oleh kanak-kanak yang berlebihan berat badan harus dibendung dengan berhemah dan secara beransur-ansur namun berterusan. Sekian, terima kasih.